بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang Allah beri kepada kita dalam ujian yang sedang kita hadapi. Benarnya masa kita harus menjadi lebih mahal daripada hari-hari sebelum kita diuji dengan wabak ini. Wabak ini telah merubah segala-gala. Dan dia bukan datang singgah sebentar. Sangat silap bila ada yang menebak seolah-olah dia akan tamat sebelum 2021. Tengah tahun depan, Wallahu a'lam. Dia bukan kerja kita. Bukan semudah kita nak bila dia main, bila dia nak pergi. Dia telah merubah segala-gala. Ekonomi, politik, kesihatan dan pendidikan. Dan semua benda berubah. Maka tentulah dia kena ubah juga cara kita untuk menghasilkan perkara yang sangat bermanfaat dengan masa kita yang terhad, pergerakan kita yang terbatas. Alhamdulillah, moga-moga Allah jaga kita daripada barang ujian yang berat dan beri kekuatan kepada kita untuk terus mencari kebaikan di saat-saat yang mencabar ini, insya-Allah. Kita masih dengan tafsir. Alhamdulillah, telah kita selesai pada pertemuan yang lalu tafsir surah Maryam. Dan kita akan masuk pula surah selepasnya, iaitu surah Taha. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Surah Taha adalah di antara surah yang menghiburkan kita, meringankan bebanan atas bahu kita, kalaulah ada bebanan, melapangkan fikiran kita dan mengangkat segala kesedihan kita. Kerana surah Taha ini di awalnya menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan dengan orang-orang yang kufur kepada Nabi dan kepada Allah, iaitu orang-orang Quraisy. Kemudian Allah sambung hampir keseluruhan surah itu dengan kisah Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam berat engkau menanggung dakwah ini, sebenarnya nabi-nabi terdahulu pun mereka menanggung bebanan yang sama. Tapi lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana
dia dimusuhi oleh orang-orang yang sangat sayang dan menyanjungi Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama surah Taha adalah surah yang turun sebelum hijrah, iaitu turun di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Riwayat yang banyak di antaranya oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dalam musnadnya meriwayatkan di antara sebab Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu adalah apabila dia terdengar bacaan surah Taha oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab ketika dia sedang mengajarkan surah itu kepada adik Sayyidina Umar dan adik ipar dia. Adik Sayyidina Umar bernama Fatimah, adik ipar dia bernama Zaid. Suatu hari dalam keadaan yang sangat marah, Sayyidina Umar keluar dari rumahnya dengan menyandang pedang di pinggang dia. Orang tahu dah Umar keluar dengan muka lagu ni, pedang di pinggang ni, ada pasal lah. Lalu dia berselisih dengan salah seorang di kalangan Quraisy yang juga tidak beriman ketika itu bernama Nu'aim bin Abdullah. Lalu dia tanya, dia tengok Sayyidina Umar seperti bergegas, tergesa-gesa dalam keadaan marah. Aina turidu ya Umar? Nak pergi mana ni? Dia kata, uridu as-sabi' Muhammadan. Aku nak pergi cari seorang yang murtad ini, iaitu Muhammad. Orang yang murtad ini, Muhammad. Uridu qatlah. Aku nak bunuh dia. Nu'aim senyum, sinis. Dia kata, wallahi ya Umar, sesungguhnya sebelum engkau selesaikan Muhammad, diselesai dulu adik kamu. Aku dengar dia juga telah murtad. Dan demi Allah wahai Umar, adakah engkau tertipu dengan nafsu kamu? Jika kamu bunuh Muhammad, adakah Bani Abdi Manah, Bani Hashim akan membiarkan kamu hidup begitu sahaja? Keluarga Nabi besar dan masyarakat waktu itu dia sangat ambil berat tentang keluarga. Mana-mana keluarga dia yang membunuh orang lain, satu keluarga ni kena tanggung dia. Kena tanggung dia. Dan itu dibawa dalam Islam juga macam tu. Diiyakan oleh Islam, siapa yang bunuh orang lain dengan sengaja dan keluarga si mati tak mau bunuh balas, dia nak bayar tebusan dia 100 ekor unta. Dia nak cari mana? Keluarga dia kena keluar duit seharga unta itu kalau tak ada unta. Maknanya jika diterapkan dalam masyarakat Islam kita, setiap keluarga akan ambil berat dengan keluarga dia. Bukan satu keluarga kecil, mak, ayah, anak-anak ada yang ada hubungan dengan keluarga ni. Pak-pak menakan sebelah kiri, pak-pak menakan sebelah kanan, naik ke atas tok wan daripada dua belah pihak mak dan ayah. Semua terlibat, pakat kena buat keluar seorang sikit untuk cukupkan bayaran tebusan ganti kepada nyawa yang dibunuh. Kalau semua tahu lagu tu, dia akan ambil berat lah. Tapi pakat-pakat lah, pakat tak heran lah dia. Undang-undang Allah pun tak dijalankan dalam negara kita. Jadi kita nak buat apa? Keputusan di tangan hakim, bukan di tangan agama. Hak tak diberi kepada mangsa, tetapi dibiarkan, diputuskan oleh orang lain. Patutnya keluarga si mati harus dipinta keputusan. Dia nak buat apa? Bunuh balik ke? Ambil tebusan ke? Atau maafkan? Langsung tak mau ambil tindakan apa? Itu yang ada dalam bab qisas. Ala kulli hal. Dia pun rasa temunyih, malu. Terus pergi rumah adik dia.
sampai di muka pintu terdengar bacaan surah tersebut. Segera Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu terkam masuk. Khabbab dah lari pergi belakang dah. Dengar suara Sayyidina Umar, dia lari menyusut belakang rumah. Sebab apa? Sayyidina Umar tanya, hampa baca apa tadi? Bagi kepada aku apa yang kamu baca tadi. Ditulis atas selembar kulit. Kata adik kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anta najisun, kamu najis, fala talmashu, jangan sentuh dia. Kecuali jika engkau bersuci dan berwuduk dahulu. Cara tu lah. Sayyidina Umar pun bersihkan badan dia, mandi, kemaskan pakaian dia, lalu dia pegang. Dan Sayyidina Umar adalah di antara orang-orang Quraisy yang boleh membaca pada waktu itu. Tak ramai yang boleh baca. Di antara yang boleh baca Sayyidina Umar. Wa kana yaqra, kata al-Imam al-Qurtubi. Sayyidina Umar boleh baca. Dan kerana dia adalah duta yang akan diutus oleh Quraisy untuk selesaikan apa-apa masalah yang berlaku di Jazirah Arab, di kalangan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Maka tentulah dia adalah orang yang boleh baca, kuku ada surat dan sebagainya. Dia pun baca. Bila dia baca, tiba-tiba iman masuk ke dalam hatinya. Terus dia pergi cari Nabi SAW dengan pedang yang masih di pinggang dia. Tapi niat dia telah berubah daripada nak bunuh Nabi kepada nak beriman kepada Nabi. Sampai di hadapan rumah Nabi SAW, Umar ketuk. Yang dalam rumah Nabi duduk diam. Tahu Umar ni main nak cari pasal apa pula. Bangun Hamzah bin Abdul Muttalib lalu berkata, ya Rasulullah, biar aku bersemuka dengan dia. Sama padan lah. Hamzah pun seorang anak muda yang tangkas, orang yang berani. Nabi kata tidak. Nabi buka pintu, Nabi pegang pinggang Sayyidina Umar ni. Kalau bahasa kita yang pakai kain atau pakai seluar, tang pinggang tu pegang. Nabi kata, ama ana laka ya Umar, belum sampai lagi masa untuk kamu wahai Umar untuk beriman kepada Allah. Umar kata, ya aku beriman kepada Allah. Terus dia bersyahadah. Ada riwayat yang menyebut orang yang bertemu dengan Khabbab yang sembunyi dalam rumah tu, bila dengar Sayyidina Umar baca dan juga tertarik dengan ayat-ayat tersebut dan menyatakan untuk memeluk Islam, terus dia keluar dan dia kata, wahai Umar, sungguh aku telah mendengar Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma ayyidil Islam bi ahadi Umarain, bi Amr bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah seorang daripada dua Umar. Yang pertama Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal, atau Umar bin Al-Khattab. Maka engkaulah orang yang dipilih oleh Allah. Abu Jahal terus menentang Nabi SAW sehingga mati dalam peperangan Badar. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Perbincangan panjang hanya untuk dua huruf ini. Taha. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama kali bagi ilmu tambahan kita, dalam bahasa Arab dia ada huruf yang paling ringan dan dia ada huruf yang paling berat. Siapa boleh jawab huruf paling ringan dalam bahasa Arab? Agak-agak huruf apa paling ringan? Ya. Haji kata ya. Lain saya coklat tak bawa dalam poket. Huruf apa agak-agak? Mengaji Quran apa dengan tutor guru dengan ustaz-ustaz.
Gagak huruf apa yang pernah mereka beritahu yang paling ringan dalam bahasa Arab, dalam Quran lah. Dia adalah huruf fa. Karena itu subhanallah, bila cari dalam kamus, ni orang Arab ni, dia doktor bahagian bahasa Arab. Satu hari ditanya soalan tentang tu, dia tak boleh jawab. Dia balik prosah dalam kamus Arab, dia jumpa memang akhafful hurufil arabiyyah harful fa. Huruf paling ringan dalam bahasa Arab ialah huruf fa. Lalu dia kata, subhanallah, karena itu Allah tegur kita, Allah peringat kita tentang mak ayah kita. Allah kata apa? Wala taqul lahuma uffin. Bukan ukhin, ukin, ubbin. Uffin. Paling ringan tu. Paling ringan pun, mendengus paling ringan pun tak boleh dengan mak ayah. Ya Rabb. Maknanya, komen paling ringan pun tak boleh. Nak habaq kata tak mau paling ringan tak boleh. Ya Rabb. Kadang kita bukan dah. Kita karang balik dalam WhatsApp tu. Tak dan lama oi. Kalut kerja habis pukul 5 lagi terus nak balik. Jam kot jalan dengan Roblox lah apa semua. Macam-macam kan kita habaq. Kita duk rasa tak apa tu. Kita duk rasa tak apa. Ya. Kita sendiri yang duk cakap macam tu. Mak tanya esok macam mana lapang tak? Boleh main rumah tak? Minta maaf lah mak tu. Padahal tanggungjawab kita kesampingkan Sat. Apa sangat yang kita duk sibuk tu pilah Sat. Mak ni kalau bukan saja-saja lah dia tanya ni. Dah pasal lah. Dia teringat kat kita. Ala kulli hal. Dan huruf yang paling berat, asqalul hurufil arabiyyah harfu ta. Huruf yang paling berat dalam bahasa Arab ialah huruf ta. Dan tak pernah menjadi nipis. Sama ada dia berbaris fathah, ta, atau dhammah, tu, atau kasrah, ti, atau sukun, ta. Ada qalqalah dia. Tak ada ruang untuk menjadi nipis dan ringan. Baik. Seterusnya. Apa makna Taha? Paling masyhur, Taha adalah salah satu daripada nama Nabi SAW. Dalam bahasa beberapa kabilah Arab, di antaranya kabilah Tayyi disebut dalam ni, Allahumma salli ala Muhammad. Ini kabilah Arab zaman dululah. Taha adalah ya rajul. Seperti juga disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahawa dia adalah satu bahasa atau satu perkataan yang sangat terkenal dalam kabilah Uqal. Nama dia Al-Uqal. Lepas ni kalau kata Taha ni adalah panggilan ya rajul. Ya rajul. Taha makna ya rajul. Ada juga yang mengatakan Taha ini ialah ya habibi. Makna dia wahai kekasihku. Ya habibi. Baik, dalam perbahasan bahasa yang lain, kata mereka Taha ini adalah sebenarnya dia adalah arahan. Dia adalah fi'il amr. Daripada perkataan wata, yati. Ti asal dia. Wata ni pijak. Pijak. Kata mereka, sebab turun ayat atau permulaan surah ini
Ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Bahawa Nabi SAW dan para sahabat ketika itu di Mekah, salat belum difardukan. Hanya sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, salat belum difardukan. Tapi mereka teringin sangat untuk beribadah, menyembah Allah, mengukuhkan akidah, kefahaman dan keyakinan mereka terhadap Allah. Maka mereka salat seperti mana yang ditinggalkan oleh agama Nabi Ibrahim AS. Nabi ada ketika salat di hadapan Kaabah, ada ketika tak diganggu, ada ketika diganggu. Adapun para sahabat langsung tak dibenarkan. Siapa tiba-tiba pergi salat depan Kaabah ni cari pasal. Maka bagaimana mereka buat? Sama ada mereka salat sembunyi-sembunyi dalam rumah mereka atau di luar daripada kota Mekah, yang duk gembala kambing salat di celah-celah lorong-lorong yang keluar daripada kota Mekah. Ala kulli hal, di waktu malam Nabi SAW suka bertahajud. Ini ketika salat masih belum difardukan. Sehingga ada ketika Nabi begitu letih, kaki Nabi kebah-kebah, dan Nabi tetap tidak mahu duduk. Berdirinya Nabi dengan begitu panjang, lama salat membaca Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Pijaklah apa bumi, maknanya duduk. Tidaklah Allah turunkan ke atas kamu Al-Quran ini supaya kamu menjadi celaka dan binasa. Teruk, supaya kamu jadi teruk dah. Duduk, penat, duduk. Jangan duduk buat gagah, bahasa kita lah. Maka selepas daripada itu, Nabi SAW salat sebentar, kemudian Nabi tidur. Pandangan yang lain juga dibawa oleh Imam Al-Qurtubi. Taha adalah panggilan kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW teruk dikecam, namun Nabi tak berputus asa, berdakwah juga dalam keadaan yang payah itu. Ada hari yang kita pernah sebut, kata Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Khadijah, Nabi SAW dari pagi keluar rumah, tidak ada yang bertemu dengan Nabi. Sama ada budak atau orang dewasa, orang tua. Sama ada hamba atau orang merdeka. Miskin atau kaya. Semua yang Nabi jumpa hari itu, maki dan hamun Nabi. Sampai Nabi balik waktu petang. Dalam keadaan sangat sedih. Tu Nabi SAW. Sedih sungguh. Balik cerita kat isteri. Tak ada siapa pun yang aku jumpa hari ni kok nak dengar aku cakap, nak terima dakwah aku, semua maki aku. Tuan, berat tuan. Kita tak setuju dengan orang sikit lah, lepas tu boleh pergi kat empat lah. Ingatkan kena berhenti lah. Tapi tak apa, kena mereka anugerah apa bintang popular popular baru ni sampai berapa jam. Takkan kita mengaji setengah jam baca tafsir setengah jam, apa cerita kan? Abang pula tak apa, ni SOP benarkan, buat maksiat benarkan. Teruk sungguh. Menteri pun agak-agak lah, hang pun Melayu Islam juga. Takkan SOP ni hak pasal kena tutup hidung tutup aurat tak kena ke? Ngarek kapek lah apa semua. Tak faham kita pun. TV Hijrah tu tayang selawat. TV3 tu temunya terkangkang, ni apa cerita? Entah nampak Hindu dengan Cina malam tu.
Tuan-tuan tak tengok bagus. Yang kau tengok, saya pun tak tengok. Tak ada lah. Ada Melayu kita. Melayu kita. Nah. Baik. Tak mana tadi. Baik, maka keesokannya Nabi keluar berdakwah seolah-olah kemarin tak ada apa. Keluar juga dakwah. Relax, Masya Allah. Ini payah sebenarnya kita. Merajuk lama kita. Kan? Kalau dalam kuliah orang kata apa, merajuk lama tak mau pergi dah kat apa kan. Tu. Baik. Jadi beratnya dakwah tu kerana Quran turun Nabi kena baca. Quran turun Nabi kena baca. Tak boleh Nabi sembunyikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah, wahai Rasul, engkau wajib sampaikan apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Jika kamu tak buat, berarti kamu tidak amanah dalam menyampaikan risalah Allah. Buatlah, Allah akan jaga kamu daripada kejahatan orang ramai. Nabi kena baca. Bila Nabi baca, cemuhan, kutukan, penolakan ni berat. Lalu kata Quraisy, pembesar Quraisy, ma unzila alaihi al-Quran illa liyashqa. Tidaklah Quran diturunkan ke atas Muhammad kecuali supaya dia celaka, kena maki setiap hari. Allah pun turunkan Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, wahai Muhammad, atau wahai lelaki, wahai Habibi, kekasihku, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini ke atas kamu supaya kamu menjadi binasa. Tidak. Illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali ia adalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terus memberi kekuatan kepada orang yang beriman kepada Allah. Itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Masalah kita adalah kurang keyakinan. Kalau kita yakin dan kita berhubung baik dengan kalam Allah, iaitu Al-Quran, maka kita akan rasa sungguh betapa setiap kemudahan itu datang di sebalik kita berpegang dan rapat dengan Al-Quran. Tidaklah kamu bersedih kecuali Al-Quran akan angkat kesedihan kamu. Tidaklah jika kamu susah kecuali Al-Quran akan mengangkat kesusahan kamu. Tidaklah kamu fakir kecuali Al-Quran akan mengkayakan kamu. Tidaklah kamu jahil kecuali Al-Quran akan memberi ilmu kepada kamu. Sebutlah apa pun, duduklah dalam keadaan apa pun, maka Al-Quran akan memberi kepada kita sebaliknya daripada apa yang kita tak seronok ke perkara yang negatif. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Itu Allah kata, illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran bukanlah turun untuk membinasakan kamu, yakni Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan datang dengan arahan-arahan yang memberatkan, menyukarkan, memayahkan kehidupan kita, tidak. Al-Quran datang dalam keadaan untuk lebih memudahkan. Islam dia kena jadi satu agama yang memang bersifat terbuka. Terbuka yang terkawal. Bukan terbuka semena-mena. Dan dia mai untuk buka segala kepayahan yang wujud sebelum ni. Tadi saya berkuliah di Taman Jati, kuliah Muslimat. Saya baca kitab fiqh. Bab sujud tilawah. Dia tu kata ibadah adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk
kita ada waktu kita berkomunikasi dengan Allah dalam keadaan yang mudah. Keadaan yang mudah. Tak payah. Maka perkara yang wajib tak banyak kalau kita hitung. Yang sunat dibanyakkan. Itu sujud. Ada berapa jenis sujud, tuan-tuan? Soalan lagi ni. Ada berapa jenis sujud? Kita duk buat semua tak ada yang kira. Ada 4 jenis sujud. Sujud rukun dalam solat, sama ada solat wajib atau solat sunat. Kemudian sujud sahwi. Kalau kita alik dalam solat kita, tertinggal sunat ab'ad atau ragu-ragu aku ni semayang 3 dah ke 4 dah ke rakaat. Yang ketiga, sujud sajdah atau sujud tilawah. Ada 14 ayat dalam Al-Quran, 14 tempat yang kita diminta secara sunat untuk sujud. Kemudian ada sujud syukur. Semua ni buat apa? Kita dapat berinteraksi dengan Allah. Sujud adalah aqrabu ma yakunul abdu bainal abdi wa rabbih hina yasjud aw as-sujud. Keadaan atau tempat paling dekat antara seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Paling dekat, walau kita ke bawah. Tapi sebenarnya kita paling dekat. Imbau balik, lihatlah sebelum datangnya Islam, masyarakat hanya melihat cara nak tenangkan fikiran adalah dengan mabuk, minum arak. Kira niaga hari tu rugi, tak ada untung, malam tu kedarah arak. Buat apa nak bagi lupa balik hak rugi kemarin? Dia lupa waktu mabuk lah. Sat je, esok hilang mabuk, teringat balik. Kalau mabuk lupa terus, tingkuk habis lah. Dia nampak tu mabuk. Mabuk malam, mabuk. Keling dengan bini, mabuk. Lagi apa, mabuk. Tapi Islam nak jaga maruah kerana mabuk hilang maruah. Nak jaga kesihatan kerana minum arak menghilangkan. Jaga mudarat kerana minum arak memudaratkan diri dia dan orang lain. Islam haramkan arak, tapi buka cara untuk lebih tenang dengan jalan yang lebih banyak dan lebih luas. Kita tengok wajah mak ayah kita, itu adalah di antara perkara yang menenangkan. Walau redak-redak dah muka mak ayah kita, di situlah ketenangan sebenarnya. Nah, tengok wajah isteri kita, ada ketenangan. Tengok wajah anak kita, utamanya waktu tiba tidur. Tiba tidur, pergi tengok. Hak dia nak tabuh pagi tadi, tak jadi tabuh. Tak jadi tabuh apa-apa. Allah, tengok dia lena tu cukup kesian. Dengan tenganga yang liak meleleh keluar dengan tak jadi. Tadi geram dengan hampir mana balik lambat. Tenang kita. Tengok Al-Quran tenang, baca Al-Quran tenang, masya-Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dan berzikir, menyebut nama Allah menenangkan hati. Banyak Islam buka. Maka dahulu lihat, riba adalah cara paling menguntungkan. Datang Islam, haramkan terus riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lu nampak riba dah. Rupanya bila kita buka kitab, kita tengok kitab fiqh bab buyu' atau al-muamalah al-maliyah, bab jual beli. Hal-hal berkaitan duit ni. Allah, jual beli cukup luas. Macam-macam jenis perniagaan, sewa menyewa lah apa. Punya banyak. Nak bagi kita untung lebih daripada riba. Cuma itulah. Bila orang tak mengaji dan tak beriman kepada Allah, dia hanya nampak jalan yang haram lah, jalan yang paling menguntungkan. Tengok. Dalam duk PKPB ni, polis tangkap 2 orang lelaki. Dalam mereka ada syabu bernilai 5 juta.
126 kilo lah. Tu. Kita jual apa? 126 kilo jadi kaya. Mana ada? Bawa muktan. Kilo RM3 minta kurang lagi. RM2 boleh lah bang. Allah. Dia pun nak bagi muktan pun bukan merah 2 hari. Merah sehari lah, esok hitam. Tak apalah. Ambil lah RM2 kat hangpa. Tu punya teruk tanam kau muktan. Darian hang buh lah. Musang king ke, musang kong ke. Sekali jual nak dapat 5 juta. Lambat lah. Bukan semua orang berhenti beli. Sebab tu dia pun tak buh harga siap-siap. Dia buh yang musang king, buh bagi kuning elok. Harga tak tulis sebab apa. Kalau tahu harga, lalu terus. Tu dia kilo orang bayar RM80. Apa tukar getih emas ke orang kata. Ni tak ada harga orang pun turun lah tanya lu. Lepas tanya 80. Bukan selalu bang, musang king ni. Mula kawan tu pun duk ayat beli 2 biji 180. Duk esok darah naik. Jual syabu. Transit saja. Dia kena bawa pergi hantar dekat mana-mana untuk dibawa keluar dijual ke Indonesia harga 5 juta. Mungkinlah dia dapat 1 juta atau 2 juta. Hebat. Ala kulli hal. Islam bagi luah. Maka kenapa baik hubungan kita dengan Quran bagi elok. Jangan tinggal bacaan Quran ni. Tiap-tiap hari ada. Kita kena buat janji dengan Allah, dengan Al-Quran. Tak sikit banyak. Tak banyak sikit. Bagi ada insya-Allah kita akan rasa nikmat bersama dengan Al-Quran ini. Tanzilan mimman khalaqas samawati wal Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Diturunkan, yakni Quran ini penurunannya adalah daripada yang telah mencipta langit, mencipta bumi dan langit-langit yang tinggi. Nak bagi kita ni berasa kemas lagi dengan Quran, memang Allah akan bagi tahu, aku yang turun Quran ni. Yang aku ni siapa? Kata Allah, mimman khalaqal ard, yang cipta bumi ni. Hampa tak tahu ke bumi ni ada apa? Hampa tak nampak ke berapa untungnya hampa dengan bumi yang aku cipta? Kalau Allah cipta pasir saja, semua negara padang pasir, tuan. Apa kepelbagaian yang ada, kita pun tak berapa rasa nikmat dengan pasir. Tapi ada batu pula putih, hitam, semua ada. Di baling tu, daripada tembak bukit. Dekat sekolah kami tu ada satu kelang Schäferkopf nama dia, kelang Jerman. Dia duk proses batu tu. Pokoknya daripada batu tu dia dapat kapuk, dijadikan bahan pemutih dalam banyak benda. Dibuat ubat gigi palsu apa. Pendek kata hak putih-putih ni, tu satu dunia dia hantar kapuk putih tu. Dan dia perniagaan yang sangat menguntungkan tu baru batu putih. Dia cari ketih batu lain lagi. Emas dengan minyak lah apa semua. Aku yang turunkan Quran ni ialah aku yang cipta bumi ini. Kemudian was-samawatil ula, dan langit-langit yang tinggi yang kamu tak terjangkau. Lapisan pertama pun tak boleh sampai dah, tuan-tuan dan puan. Dia ada 7 lapis. Tu. Kalau Allah tak abang, kita pun tak tahu. Sebab nak sampai langit pertama pun tak boleh. Nak jenguk atas, mana mampu. Tapi Allah nak bagi kita hang duk sengap, hang jangan duk sombong, nak pergi sembah batu lah apa semua. Aku cipta 7 lapis langit. Untuk sampai lapisan pertama pun kamu tak mampu. Ya Rabb. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia adalah Allah yang bersifat Rahman. Bersifat Rahman. Tuan buka tafsiran yang lain menyebut
Rahman ay rahmanud dunya, Rahim ay rahimuhuma ad-dunya wal akhirah. Allah dahulukan Ar-Rahman berbanding Ar-Rahim. Rahman makna dia sifat kasih sayang Allah di dunia. Maknanya sama ada kamu orang yang baik atau jahat, beriman atau kufur, ketegak atau taat elok. Kalau kamu usaha, kamu dapat. Allah bagi. Sayangnya Allah kepada semua makhluknya, terutamanya manusia. Jual dadah tak sakit apa? Kita tak nak isap dadah sakit teruk. Lah awak nah. Tak semayang duk happy tu. Kan? Kita main semayang hilang motor. Lah. Ya Rabb. Dah Allah bagi semua. Siapa yang ambil peraturan yang Allah letak untuk berjaya, maka dia dapat. Itu mana Ar-Rahman. Subhanallah. Alal arshi istawa, bersemayam di atas arash. Ini adalah makna zahir. Imam Malik dalam menjawab soalan ini, kerana selepas pada zaman para sahabat, dia mula timbul ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu perdebatan menggunakan logik akal. Maka ditarik sekali ke dalam ilmu falsafah dan perdebatan kalam ini adalah Al-Quran. Ditarik masuk. Itu pada ayat-ayat mutasyabihat yang di dalamnya terdapat apa yang kita boleh faham sesuatu milik Allah itu sama seperti apa yang dimiliki oleh manusia. Atau apa-apa perbuatan Allah itu sama macam perbuatan manusia. Sedangkan di sana ada penafian daripada Allah. Laisa kamithlihi syai'. Tidak ada seumpamanya sesuatu apa pun. Apa yang kita mengaji dalam bab akidah, mukhalafatun atau mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahannya Allah dengan perkara-perkara baru. Yakni apa yang Allah cipta. Di macam mana nak himpun? Istawa ni maknanya bersemayam, duduk negak. Macam ni lah. Ada kursi besar, duduk. Duduk tegak. Atau bila solat kita kata istawu, lurus, tegak. Adakah Allah duduk di atas singgasana? Lalu kita boleh terbayang macam sultan atau raja atau khalifah mana yang duduk atas singgasana dia? Imam Malik kata rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui bagaimana keadaan dia. Wa kaifiyatuhu majhulah. Adapun caranya tidak diketahui. Cara istiwa Allah jangan duk pandai-pandai. Duk pi letak satu faham. Nah, ni duduk jangan duk pandai. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya secara detail adalah bid'ah. Sebab sahabat tak tanya Nabi. Sahabat dengar dan faham macam tu je. Tak mau duk ronyah, duk rosak tu. Apatah lagi hari ni duk pergi berkelahi pasal tu. Oh, lagi masalah. Akhirnya tak tambah iman, tambah benci sesama kita. Bukan menambah faham makna istiwa, nuzul, maji lah apa semua. Tapi dia lebih kepada menambah perseteruan di antara orang Islam. Sepatutnya Al-Quran ini menyatukan kita. InsyaAllah kita sambung perbahasan atau tafsir Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa jika Allah panjangkan umur kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.